Assalamualaikum dan salam hormat dan bersama saya Taufik dalam ruang bicara. Seperti yang kita semua sedia maklum, institusi masjid terus mendapat perhatian terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana masyarakat setempat berpusu-pusu ke masjid bagi menunaikan tuntutan fardu ain, ibadah sunat tarawih dan juga pelbagai aktiviti penghayatan di bulan Ramadan dan sebagainya sebenarnya. Dan terdapat juga masjid-masjid yang membuka peluang kepada penjaja kecil bagi berniaga di kawasan bagi berniaga bazar Ramadan sebenarnya yang dibuat di pekarangan masjid tersebut. Dan oleh itu masjid sebenarnya bukan saja pusat ibadah, tetapi ia merupakan satu pusat sosioekonomi bagi masyarakat setempat. Hari ini kita lihat sejauh mana koperasi yang ditubuhkan oleh masjid menjadi pembangun ekonomi rumah. Dan bersama saya di studio ialah Datuk Abdul Fattah Abdullah, iaitu Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa. Selamat datang, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, sebelum kita terus ke koperasi masjid itu, mungkin Datuk boleh ceritakan mengenai perkembangan terkini gerakan koperasi Malaysia dan juga Angkasa. Perkembangan terkini. Pertama, terima kasihlah kepada pihak bernama lah yang beri peluang untuk Angkasa Udara pada malam ini. Apabila kita bercakap pasal Angkasa, kita tidak boleh lari lah daripada memperkatakan gerakan koperasi, kerana Angkasa itu adalah merupakan badan induk gerakan koperasi negara yang telah ditertirah oleh pihak kerajaan. Kalau dari segi sejarahnya, kita lihat bahawa gerakan koperasi kita ini dah berumur hampir 100 tahun, kerana koperasi mula-mula diwujudkan pada tahun 1922 yang lalu. Dan daripada tahun itu koperasi jumlah telah berkembang daripada masa ke semasa, dan terkini terdapat 11,378 buah koperasi di seluruh negara dengan jumlah keahlian individu, iaitu ahli-ahli yang menjadi ahli koperasi itu 8 juta orang. Ini bermaknanya, Cik Taufik, setiap satu orang di Malaysia ni dia mesti ahli koperasi, iaitu 25% daripada rakyat Malaysia. Dan mereka ni telah menyumbang share ataupun yuran sebanyak 12.81 bilion. Maknanya hampir 13 bilion dah. Dan tahun lepas sektor koperasi menyumbang kepada perolehan negara atau KDNK, Keluaran Negara Kasar, menyumbang perolehan sebanyak 32.9 bilion. Maknanya hampir 33 bilion keseluruhan yang disumbang melalui sektor koperasi kepada KDNK. Dan daripada jumlah itu terdapat aset yang bernilai 107.9 bilion. Ini senario angka-angka yang boleh dilihat melalui gerakan yang jadi memang terdapat pertumbuhan di situ, Datuk. Ya, akhir-akhirnya apabila kerajaan mewujudkan Suruhanjaya Koperasi bagi memperkasakan lagi gerakan koperasi di negara kita, dulu Jabatan Pembangunan Koperasi, kita lihat pertambahan tu telah meningkat daripada masa ke masa. Dan berdasar kepada rekod beberapa tahun lepas, Suruhanjaya Koperasi baru diwujudkan di negara ini setiap tahun lebih daripada 1,000 buah. 1,000 buah koperasi wujud setiap tahun. Jadi ini membuktikan bahawa masyarakat Malaysia menerima baik pertumbuhan kegiatan ataupun institusi koperasi di negara kita. Datuk, saya daripada kecil lagi dah dengar koperasi sekolah. Setiap sekolah ada koperasi. Bila masuk universiti ada koperasi universiti, dan bila bekerja ada koperasi di tempat kerja. Tapi ini sebenarnya kali pertama saya secara peribadi mendengar koperasi masjid. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan di mana idea penubuhan koperasi masjid itu, dan juga mungkin keperluan penubuhan koperasi Karyah Masjid ini. Apabila kerajaan mensasarkan ataupun memberikan sasaran kepada gerakan koperasi, macam disebutkan tadi, pada tahun lepas sektor koperasi menyumbang 32.9. Dan sebenarnya pada tahun ini kerajaan mensasarkan supaya pihak koperasi menyumbang kepada Keluaran Negara Kasar sebanyak 35 bilion. Pada tahun 2020 sebanyak 50 bilion. Jadi dia mesti berkembang.
selari. So jumlah perniagaan koperasi meningkat dan jumlah koperasi juga harus tambah. So dalam konteks ini kerajaan menggalakkan perubahan koperasi berdasarkan kepada komuniti. Kalau ada flat, dia buat koperasi flat. Kalau pertubuhan belia, pertubuhan belia, kampung kita tubuh koperasi kampung. Tetapi dalam kampung, pertama sekali kampung yang kawasan Muslim yang ramai, orang Islam yang ramai, orang Melayu ramai, maka kita wujudkan koperasi karya masjid. Itu dia punya cetusan idea. Tapi Datuk tak rasa itu bercanggah dengan koperasi di kampung ataupun di desa? Terdapat juga koperasi masjid di desa? Biasanya kita akan cadangkan supaya di mana-mana di kampung tu koperasi yang belum ada lagi, kita akan galakkan perubahan koperasi karya masjid. Ada juga contoh di rancangan Perda misalnya, di rancangan penempatan Pekra, dia orang ni dah ada koperasi peserta Pekra, koperasi peserta Perda, dan yang ini kita tak galakkan. Tetapi sebenarnya tidak semua koperasi-koperasi yang ada ni ahli terbuka kepada masyarakat kampung tu. Tapi kalau ini berlaku, maka dicadangkan supaya wujudkan koperasi karya masjid di mana semua ada di kampung tu yang berumur 18 tahun mengikut undang-undang di Malaysia, mereka boleh menjadi ahli koperasi. Maknanya dalam koperasi karya masjid ni memang kita terbuka, mana-mana ahli karya yang tinggal di situ boleh menjadi ahli koperasi karya masjid. Jadi idealnya sebenarnya ialah untuk memperbanyakkan lagi koperasi yang orang kata based by community based. Ya, kita nak banyakkan koperasi berasal kepada komuniti lah, berasal kepada masyarakat setempat. Dan kita nak beri peluang kepada semua orang boleh menjadi ahli koperasi. Sebab ada yang setengah koperasi kan dia terhad. Ada kumpulan-kumpulan tertentu, mungkin kalau macam tu tadi, kalau koperasi sekolah, pelajar sekolah saja kan. Ada, kalau universiti, pelajar universiti, yang ni koperasi keseluruhan. Dan kita ambil spirit ataupun semangat masjid tu, sebab kita tahu di kampung-kampung ataupun di mana-mana tempat lah, institusi masjid satu institusi yang diterima umum oleh masyarakat. Jadi tidak boleh dipertikaikan lah. Dan kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah dulu, kita tengok masih menjadi pusat kecemerlangan umat Islam pada itu. Bukan saja macam apa Saudara Taufik sebut tadi, ibadat paduan rutin ataupun kegiatan agama yang menghayatkan Ramadan dan sebagainya. Tetapi kita zaman Rasulullah kita tahu dia juga menjadi pusat pentadbiran, jadi menjadi mahkamah pun di masjid. Jadi ini kita nak perniagaan di masjid. Jadi ini nak kembalikan. Sebab kita dapati sekarang kalau kita tengok ada setengah tempat tu masjid mungkin hanya ada orang waktu sembahyang 5 waktu saja. Kadang-kadang yang lebih malam mungkin seminggu sekali je buka masjid. Kerana masjid seolah-olah menjadi sepi, tiada kegiatan yang berlaku di situ. Jadi dengan saya percaya dengan wujudnya koperasi karya masjid, ia boleh merancangkan lagi lah kegiatan yang akan berlaku di masjid. Dan kita berbalik kepada prinsip koperasi sebenarnya Datuk. Koperasi, antara prinsip koperasi iaitu melibatkan pelbagai jenis anggota, tidak ada diskriminasi. Mungkin ada setengah melihat koperasi masjid ini khas untuk orang Islam saja, komuniti Islam saja. Adakah itu melanggar prinsip koperasi itu sendiri? Mungkinlah bila orang sebut koperasi karya masjid ya, tapi yang sebenarnya dia syarat menjadi ahli koperasi dia mudah. Pertama sekali yang penting ialah perlu dinyatakan warga negara Malaysia. Keduanya mesti berumur 18 tahun ke atas. Itu syarat dia. Dan ketiganya mestilah tinggal di kawasan Karang itu je. Jadi dia tak ada mestilah syarat menjadi agama Islam, kan orang Islam Melayu tak ada. Dan saya percaya ada juga koperasi karya masjid yang menerima ahli mereka di kalangan bukan Islam, tetapi mereka ini tinggal di kawasan Karang itu, di kawasan di perkampungan itu. Saya percaya ini sebab ini adalah merupakan institusi sosial ekonomi. Jadi berbalik semula kepada angkasa pula, apa peranan angkasa sebenarnya dalam menggalakkan lagi penubuhan lebih banyak koperasi karya masjid di seluruh Malaysia? Okey, so dalam konteks ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, angkasa sebagai badan induk koperasi, kita membantu pihak kerajaan, kita membantu Suruhanjaya Koperasi dan juga maktab koperasi. So di Malaysia ni dia ada 3 institusi lah yang memainkan peranan penting dalam membangunkan gerakan koperasi. Pertama tadi Suruhanjaya Koperasi, ini tugas dia mendaftar koperasi dan juga
memberikan pembiayaan, menyediakan tabung. Ini agensi kerajaan. Angkasa adalah gabungan koperasi keseluruhan yang didaftar buat kat sini macam NGO lah. Dan satu lagi Maktab Koperasi Malaysia. Yang ini melatih ahli koperasi dalam bidang pendidikan. Tambah sekali kalau mereka nak buat degree, diploma dan sebagainya, dia Maktab Koperasi dan selain daripada buat pendidikan. So dalam konteks ini Angkasa telah mengambil daya usaha apabila kita menerima tanggungjawab daripada pihak kerajaan untuk sama-sama memastikan dasar koperasi negara 2011-2020 yang kita panggil dia sebagai dasar koperasi kedua lah, sebab sebelum tu memang ada dasar koperasi. Dan kajian mensasarkan pada tahun 2020 ada 16,000 buah koperasi yang akan kita, yang pelbagai jenis yang tunjukkan berdasar kepada tadilah community based. So dalam konteks ini Angkasa mengambil daya usaha untuk kita fokus. Angkasa fokus bukan kita maksudnya tinggal yang lain, kita meneruskan juga, tapi fokus kita kepada perubahan koperasi kalangan masyarakat. Ini berdasarkan kepada pengalaman di mana dulu kajian beri tanggungjawab kepada Angkasa untuk membantu mengembang, menumbuh dan perkasakan koperasi sekolah. Kita telah berjaya dalam konteks ini, di mana sekarang ini ada hampir 2,500 buah sekolah menengah yang ada koperasi. So dalam berdasarkan pendekatan ini juga kita mengambil cabaran itu dengan fokus kepada perubahan koperasi komuniti, iaitu koperasi kalangan masjid. Kita Angkasa mensasarkan, saya sendiri meletakkan KPI kepada Angkasa Negeri lah, supaya pada tahun ni kita kata kita nak mesti ada 1,000 buah koperasi kalangan masjid. Jadi cabaran lah, mana keseluruhan lah, mana Malaysia ada ini cabaran. Kerana setakat ni kita baru ada kalau ikut statistik yang saya bawa ni, kita ada sekarang ni dah ada yang sudah berdaftar 233 buah yang daftar, dan ada 558 buah lagi yang dah dilulus kalau Suruhanjaya Koperasi untuk mendaftar sebagai koperasi. Kerana mereka ni bila diluluskan dua koperasi, dia orang kena ada mesyuarat agung. Satu perubahan. Jadi mereka ni belum lagi yang 558. Cuma nanti kita cari lebih kurang dalam 200 lebih lagi yang nak dekati masjid ni supaya mereka menubuhkan koperasi. Saya ingat perkara insya-Allah dapat capai dalam tahun ni. Sebab di Malaysia untuk malaman Encik Taufik, kita ada 6,230 buah masjid di seluruh negara, dan saya percaya sebagian besarnya ada potensi untuk dibuatkan koperasi lain untuk koperasi masjid. Jadi proses untuk sesebuah masjid itu untuk menubuhkan koperasi ini adakah ia memakan masa yang lama ataupun strategi yang Angkasa buat, kita akan mengenai pasti dulu masjid-masjid ada potensi, kemudian kita akan panggil dia seminar. Selepas itu bila dah dapat kepahaman, mereka mengatakan tujuan untuk menubuh, Angkasa mengadakan bengkel. Lepas ada bengkel, Angkasa akan bantu mereka mendaftar dengan SKM untuk mendapat kebenaran perubahan. Lepas mendapat kebenaran perubahan, kita akan menubuhkan jawatankuasa penaja untuk menggerakkan perubahan bersama-sama dengan karya ahli berkenaan lah. Dan selepas itu dia akan kena buat mesyuarat agung perubahan. Ini prosesnya. Dan Angkasa akan memastikan semua proses itu akan dapat dibuat dengan lancar lah. So dalam konteks ini Angkasa sendiri telah menubuhkan satu unit di Angkasa, di bawah bahagian perkhidmatan syariah Angkasa, satu unit, iaitu unit koperasi kalangan masjid. Jadi kita akan ada pegawai kita yang akan membantu mereka sehinggalah mereka berjaya menubuh dan seterusnya merancang perniagaan dan sebagainya. Jadi kita tahu masalahnya yang kita panggil penerangan barangkali 3 orang ahli jawatankuasa. Dan ahli jawatankuasa ini akan balik kepada jawatankuasa induk. Biasanya jawatankuasa urusan masjid lah, pentadbiran masjid dan kebajikan masjid. Jadi mereka ni kadang-kadang nak kena dibantu supaya dapat menjelas kepada ahli jawatankuasa tu. Sebab kadang-kadang dia orang 3 orang dia datang balik dengan berlawan dengan menerang kepada 12 orang lain. Selalu 12 orang yang lain. Selalunya mereka yang 3 dengan dia
dia rasa tak boleh nak yakinkan. Jadi angkasa akan yakinkan mereka ini. Dan Datuk, sebenarnya kita akan membincangkan mengenai kelebihan koperasi Karya Masjid, tapi kita berhenti rehat seketika. Kembali bersama Ruang Bincang. Hari ini kami membincangkan mengenai koperasi masjid, pembangun ekonomi umat, dan bersama saya di studio ialah yang berbahagia Datuk Haji Abdul Fattah Haji Abdullah, iaitu Presiden Angkasa. Benar Datuk, kita berbalik kepada soalan mengenai kelebihan koperasi Karya Masjid itu. Kalau kita lihat, kalau di sekolah, koperasi sekolah memang terdapat ramai sekolah pelajarnya. Apa pula kelebihan bagi koperasi Karya Masjid? Saya tahu semacam saudara Taufik tadi, saudara juga adalah merupakan produk yang dihasilkan melalui koperasi sekolah dulu lah. Jadi saya tengok apa ni kami Taufik faham juga tentang koperasi lah. Sebenarnya kalau dari segi you nak beza antara koperasi masjid dan koperasi lain, dia tidak akan dapat ada perbezaan yang ketara. Hanya beza dia lah keahlian saja. Keahlian ni maksudnya karya masjid orang di kawasan itu saja yang membezakan. Dan mungkin mengimarahkan lagi masjid itu. Ya, jadi macam semangat kenapa kita gunakan masjid sebagai pusat pendaftaran ataupun pusat kegiatan pentadbiran koperasi ini adalah dengan harapan supaya masjid itu dapat dimarahkan menerusi program ekonomi yang dijalankan oleh koperasi. Kita tengok dengan adanya penubuhan koperasi berdasar kepada 233 buah koperasi Karya Masjid. Nampak masjid itu sendiri dia berdasar kepada aktiviti-aktiviti dijalankan, dia jadi meriah. Dia jadi ceria. Ramai orang yang akan hadir program-program di masjid yang mana koperasi ada lah. Berdasar kepada apa yang berlaku sekarang yang telah dilaksanakan, banyak program yang kita buat di masjid melalui koperasi. Dan kita tahu dalam satu komuniti, masjid yang merupakan pusat rujukan mereka. Dan dalam konteks koperasi Karya Masjid ni, masjid juga memberi tanggungjawab kepada koperasi ini sebagai vehikel ataupun sebagai alat untuk melaksanakan program-program yang bentuk ekonomi yang boleh mendatangkan faedah kepada ahli-ahli koperasi ataupun ahli-ahli masyarakat yang berkenan. Jadi menarik minat mereka-mereka ahli karya untuk hadir kepada masjid. Kalau sekarang tak ada koperasi, dia orang datang ni untuk mungkin menunaikan fardu fardu sembahyang, sama ada Jumaat, sembahyang raya, sembahyang fardu dan sebagainya. Itu kepentingan mereka dengan masjid. Tapi bila ada kegiatan ekonomi, mereka juga akan datang kerana ada kepentingan ekonomi, ada kegiatan ekonomi yang boleh memberi penambahan kepada mereka di masjid. Jadi secara tidak langsung kita juga akan menyumbang kepada ke arah mengimarahkan masjid. Saya percayalah kalau kita buat kursus, seminar ataupun buat expo di masjid, sudah tentu sampai waktu orang yang datang expo tu insya-Allah dia akan sembahyang kat situ. Jadi meningkatkan jumlah mereka yang menggunakan masjid untuk menunaikan ibadat. Itu yang kita nampak berlaku. Sebenarnya banyak program dan aktiviti yang telah pun dapat dibuatlah melalui koperasi Karya Masjid ni. Ada koperasi Karya Masjid sendiri yang mempunyai kedai runcit di kawasan masjid. Ada koperasi Karya Masjid yang mengusahakan tanah wakaf dengan ladang kelapa sawit yang diberikan oleh yang diberikan kebenaran oleh masjid. Ada koperasi masjid yang menyediakan kemudahan tabung mikro kredit kepada ahli koperasi masjid yang nak berniaga. Ada koperasi masjid yang menyediakan kemudahan pinjaman kepada ahli-ahli yang untuk menyelesaikan masalah. Katalah ada dalam kalangan masyarakat kita ada juga yang tiba-tiba perlu kawan segera, dan melalui koperasi kita sediakan kemudahan itu. Ini saya nampak sumbangan yang telah dimainkan oleh koperasi masjid selain daripada kegiatan kita biasalah macam tuition, catering, dan sebenarnya ni dia
masjid-masjid di ibu kota pun yang ada koperasi masjid, mereka juga menguruskan ni kenduri perkahwinan, kenduri arwah dan sebagainya. Jadi kita nampak koperasi bukan saja beri pulangan ekonomi kepada ahli karya yang menjadi ahli je, tetapi memberi peluang ekonomi kepada seluruh masyarakat itu. Kita koperasi akan mewujudkan peluang pekerjaan. Koperasi juga memberi peluang untuk melatih ahli karya masjid yang minat dalam bidang keusahawanan. Ahli koperasi karya masjid berkenaan juga mungkin ada kemahiran, kemampuan, kepakaran untuk mengeluarkan produk-produk. Mereka juga boleh mengeluarkan produk kemudian dipasar melalui koperasi karya masjid. Jadi ini semua saya lihat faedah yang telah kita lihat berkembang dan berlaku. Mungkin kalau jangka masa akan datang, saya membayangkan bahawa satu ketika nanti kalau perkara ini dapat dilaksanakan. Sekarang ni koperasi karya masjid kita mulakan di Malaysia. Tetapi kita juga telah mendapat permintaan daripada negara jiran kita iaitu Indonesia supaya mereka ni mereka nak adopt kita punya konsep koperasi karya masjid. Sebab dia kata di sana pun macam di Malaysia jugalah perjalanan masjid mereka. Dan saya sebenarnya tadi baru saja didatangi oleh satu rombongan daripada rakan-rakan atau saudara-saudara Melayu kita daripada Thailand yang kebetulan melawat angkasa, dan kita pun bincang mengenai macam mana mereka nak mewujudkan koperasi karya masjid mereka. Dia beritahu di kawasan dia ni Ratu ada sekarang ni ada 20 buah masjid yang ada kegiatan macam ni, tetapi bukan dalam institusi koperasi. Jadi mereka mencadangkan supaya kita institusikan kegiatan mereka dalam gerakan. Datuk, kita berbalik kepada fungsi angkasa tadi. Mungkin Datuk boleh berikan mengenai bentuk bimbingan yang diberikan kepada koperasi karya masjid oleh angkasa. Okey, macam saya sebutkan tadi, angkasa mengambil tanggungjawab ni. Mana kita membantu kerajaan dan macam saya sebutkan proses-proses yang akan dibuat oleh masih akan menubuhkan koperasi karya ni bermula dengan majlis taklimat, lepas tu bengkel dan perubahan jawatan kuasa penaja dan seluruhnya perubahan mesyuarat agung, dan akhir sekali ialah proses mendaftar. Ini yang akan dimainkan dan angkasa juga mengulurkan bantuan kepada mana-mana koperasi karya yang nak buat mesyuarat agung tu. Kita akan bagi RM500 dekat satu masjid yang menubuhkan koperasi karya masjid. Sebab kita tahulah nak mengadakan mesyuarat agung ni kadang-kadang dia memerlukan belanja juga. Paling-paling tidak nak belanja jamuan masa mesyuarat tu. Datuk, jadi ini yang angkasa semua. Lebih banyak bimbingan oleh angkasa selepas ini. Kita berhenti seketika. Kembali bersama Ruang Bicara. Hari ini kita membincangkan mengenai koperasi masjid, iaitu pembangun ekonomi ummah. Dan tadi kita membincangkan mengenai bimbingan yang diberikan oleh angkasa dalam memberi bantuan kepada koperasi karya masjid. Mungkin Datuk boleh rincikan lagi. Okey, seperti mana yang kita sebut sebelum ini kita berhenti airline tadi. Okey, awal sekali masa penubuhan kita dah berikan pembiayaan untuk mengadakan mesyuarat agung. Perubahan koperasi karya masjid sebanyak RM500. Lepas itu angkasa akan meneruskan bimbingan, termasuklah kita memberikan berbagai kemudahan perkhidmatan. Di antaranya kita ada menyediakan sistem pengurusan berkomputer angkasa atau yang rangkaiannya dipanggil SPBA. Yang ni sistem ni dia mengandungi database, data ahli, kemudian rekod yuran ahli, rekod perniagaan. Jadi bila cukup tahun nanti dia tak susah untuk buat pinyata kewangan dan bentang dalam sejarah ini. Selain daripada itu juga ahli lembaga koperasi ni kita akan berikan kursus wajib. Dia ada kursus wajib, ada 3. Kursus wajib 1 yang ini mengenai pentadbiran pada ahli lembaga. Kemudian kita akan beri kursus wajib 2 ini mengenai kewangan. Lepas tu kursus wajib 3 itu strategic planning.
Maknanya dia orang kena faham dan kena tahu macam mana untuk buat perancangan perniagaan. Dan begitu juga dengan audit Koperasi Karangan Masjid juga, mereka kena ada kursus-kursus ni. Selain daripada ada kursus-kursus yang lain yang kita beri daripada masa dengan tujuan supaya dapat memperkasakan ahli lembaga Koperasi Karangan Masjid ini untuk menguruskan perniagaan. Selain daripada itu juga kita akan mengadakan kursus-kursus juga kepada ahli-ahli Koperasi Karangan Masjid sesuai dengan keperluan mereka, permintaan. Mungkin tengok kursus yang berkaitan kemahiran lah. Mungkin ada di kawasan tu dia ada potensi untuk mengeluarkan masjid, koperasi masjid itu ada potensi mengeluarkan kerepek berasaskan bahan mentah, isu kerepek ubi, kerepek besar ni kita akan sediakan. Selain daripada itu juga kita juga mendedahkan mereka ni dengan program-program ataupun peluang-peluang perniagaan yang ada kaitan yang dikenali kawan kasa yang mungkin koperasi itu boleh laksanakan. Sebagai contoh, mungkin kita akan mengadakan kursus mengenai macam mana mereka nak mengendalikan, menguruskan orang nak umrah, ziarah dan sebagainya. Kita juga mengadakan kursus barangkali masih ada potensi untuk buat tanaman usaha pertanian. Kita akan buat kursus pertanian lah. Tengok sama ada dia nak pertanian dalam bentuk apa, ternakan ataupun tanaman. Kalau tanaman apa kita akan sediakan. Datuk, macam mana pula dengan sambutan oleh Kariah ataupun masyarakat setempat dalam koperasi Kariah Masjid ini? Okey, apabila dia dah ada koperasi, kita akan bantu. Kita akan bantu koperasi Kariah tu untuk memperluaskan lagi ataupun nak menambahkan jumlah ahli Kariah. Kita akan bantulah untuk mengadakan kempen, sediakan pamphlet dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia ada dua faktor yang menentukan orang tu akan menjadi ahli tak. Pertama, saya selalu gunakan sebagai faktor yang menarik. Faktor menarik ni orang kan secara orang negara nak menjadi ahli. Mesti orang akan tengok apakah manfaat mereka menjadi ahli. Contohlah kita boleh contoh macam bayar rakyat. Dulu barangkali orang tak minat bayar rakyat ni kan. Tapi bila dengar bayar rakyat dia tak tahu dividen 15%, 20%. Berapa orang nak menjadi. Dia macam itulah. Satu lagi mungkinlah permulaan mungkin dia kena paksa sikit. Ada yang memaksa. Ahli jawatankuasa masjid kena semua ahli keluarga kena jadi, kena support. Itu mungkinlah. Tapi kita lebih kalau pada ini menerangkan faedah berkoperasi. Jadi daripada maklum balas 500 buah koperasi yang bakal koperasi itu, adakah mereka mengalami kesulitan ataupun sambutan yang menggalakkan daripada Kariah? Dia masalah besar ialah masalah kefahaman. Kalau jawatankuasa itu berjaya memberi kefahaman, memahamkan kepada ahli karangan mereka tentang faedah kenapa berkoperasi, itu mudah sikit. Tapi kalau ahli jawatankuasa itu tidak berkemahiran, ataupun kurang berjaya lah, itu susah sikit untuk dapat sambutan. Biasanya saya lihat apabila dah ada aktiviti, insyaAllah akan bertambah lah. Macam kita tahulah selain daripada aktiviti ekonomi yang koperasi buat, kita tahu juga koperasi akan buat juga aktiviti sosial yang berfaedah kepada ahli. Jadi kalau anak ahli koperasi Karangan Masjid berjaya, kita beri anugerah, orang lain tengok dia kata anak dia pun nak akan menyertai juga, kan dapat faedah daripada itulah. Jadi ini semua akan kita sebut atau kita akan beritahulah kepada Korea di tempat masing-masing. Cabaran ataupun halangan yang dihadapi oleh koperasi pada masa kini, Datuk? Yalah, bila bercakap kesimpulan tidak mudah untuk kita buat satu yang baik ni. Banyak cabaran. Kadang-kadang pertama sekali cabaran yang terima kerana ketidakpahaman orang satu hal. Keduanya mungkin ada orang merasakan itu ancaman. Jadi kita lihat ini kena diurus dengan baik. So di antaranya kita kena beri kepahaman yang betul-betul kepada masyarakat tempat dan juga kepada kepada jawatankuasa, takbir dan pengelola masjid yang ada. Kerana ini nampak menjadi halangan yang besar. Kalau mereka tidak setuju, tak dapat. Ini first. Adakah jawatankuasa pentadbiran masjid bukan tidak semestinya ialah jawatankuasa koperasi masjid? Kita mencadangkan sebab semua masjid yang ada sekarang ni dia dah ada jawatankuasa
kebajikan ataupun kekurangan masjid. Mereka dah ada. Ini satu jawatankuasa yang telah pun diiktiraf oleh kerajaan. Jadi kita keyakinkan mereka. So kita juga beritahu mereka bahawa kewujudan koperasi karangan masjid, ahli lembaga koperasi karangan masjid tidak mengancam, tidak, orang kata tidak mengambil alih peranan dan tugas mereka. Ini pertama kena dipahamkan. Dan kita juga memberi cadangan supaya dalam komposisi ahli lembaga koperasi, ahli lembaga pengarah koperasi, hendaklah terdiri daripada berbagai segmen. Maksudnya kita cadangkan ada segmen daripada jawatankuasa. Maknanya jawatankuasa itu barangkali boleh menamakan beberapa orang untuk menjadi ahli lembaga dalam koperasi. Kerana ini penting. Kalau tak ada ahli jawatankuasa dalam ahli lembaga koperasi karangan masjid, ini susah. Memang akan jadi masalah. Dia akan wujud peperangan lah. Akan wujud kompleks antara dua kumpulan tadi. Sebab kita tak nak program yang dibuat oleh koperasi karangan masjid nanti tidak diterima oleh jawatankuasa masjid. Jadi kita cadangkan rasio dia 1/3. Dalam lembaga pengarah koperasi, komposisi dia adalah sama ada 6 orang, 9 orang, 12 orang ataupun 15 orang. Terdiri daripada jawatankuasa. Ini jumlah jawatankuasa, ini jumlah ahli lembaga pengarah koperasi. So daripada itu kita cadangkan kalaulah ahli lembaga pengarah koperasi itu 15 orang. So ambillah 5 orang daripada ahli jawatankuasa masjid, yang bakinya bukalah kepada masyarakat yang luar, terdiri daripada orang yang ada pengalaman perniagaan, lepas tu wanita, belia, supaya ada kombinasi yang cantik di kalangan mereka, mewakili semua kumpulan yang menjadi ahli koperasi karangan masjid yang berkenaan. Mungkin kita boleh Datuk boleh huraikan sedikit mengenai kejayaan dan juga pencapaian koperasi karangan masjid yang sedia ada, yang 238 yang sedia ada itu tadi. Di antara koperasi-koperasi masjid aktif dan berjaya lah daripada 233 tadi, yang ni yang boleh kita bagi contoh. Kalau nak buat rujukan, kalau katalah ada mana-mana karya masjid yang jawatankuasa karya masjid yang nak tengok dulu, yang nak lihat doang, kita cadangkan. Pertama sekali koperasi karya masjid Taman Perling Johor Bahru. Dia di situ dia ada projek ternakan ayam. Dia ada aktiviti perniagaan pasar malam. Dia ada buat kursus haji. Dia ada menyewakan dewan untuk majlis perkahwinan. Itu sebagai contoh. Ini di Johor Bahru. Satu lagi di Johor Bahru dia koperasi masjid Jami' Bandar Baru dah Johor. Dia ada nursery. Dia ada pasar mini. Ini di Johor. Lepas tu di Pulau Pinang kita ada koperasi karangan masjid Kubang Semang Pulau Pinang Berat. Dia ada sewa tapak perniagaan, dia ada sewa kemah dan dia ada tempat cuci kereta. Lepas tu koperasi karangan masjid di Pulau Pinang ni Taman Bertan Indah Perhat, permainan perumahan, buat rumah, runcitan. Lepas tu ada homestay. Jadi semua ni ada. Dan dia yang satu lagi di koperasi karya masjid Panco Jaya Seremban Negeri Sembilan. Dia ada kedai runcit. Ini antara dia. Dan minggu lepas saya melawat koperasi karya masjid Darul Aman di Kedah. Dia ada kedai runcit, dia ada juga gerai-gerai makanan. Masa pagi orang pergi semayang subuh, lepas tu dia tak payah fikir nak balik minum pagi rumah. Jadi semua koperasi dah sediakan gerai di situ, jadi boleh support koperasi. Jadi dari segi jenis-jenis perniagaan Datuk, Angkasa lebih menumpukan jenis perniagaan apa? Dia sebenarnya dia berdasarkan kepada jenis perniagaan ini ditentukan berdasarkan kepada keperluan ahli. Dan ada juga perancangan koperasi-koperasi yang lebih besar. Dia orang memikirkan untuk mewujudkan pusat dialisis. Ini yang lebih besar lah. Ada juga yang bercadang untuk mewujudkan kedai farmasi. Dia bercadang untuk mewujudkan tadi umrah, ziarah dan umrah. Ini antara yang
yang sedang dipikirkan dan dapat permintaan oleh mereka daripada Koperasi Kerana Masjid seluruh negara. Dan sebenarnya ada Koperasi Kerana Masjid yang juga menjadi wakil ATM Bank Rakyat, ada yang menjadi wakil ATM kepada bank-bank lain, mana bank Islam. Jadi orang nak pergi semayang, orang pergi tunai semayang, dia boleh menyelesaikan masalah peribadi yang lain. Ada juga yang boleh keluar, yang ada yang ada terminal yang boleh bayar api, bayar telefon, semua bil-bil kat tu pun dah ada. Jadi ini semua kegiatan-kegiatan yang popular lah di kalangan Koperasi Kerana Masjid. Jadi Koperasi Kerana Masjid ni memang ternyata satu program yang unik, yang saya rasa mungkin tidak ada di Southeast atau tak ada yang saya boleh claim dalam dunia, tidak ada melainkan Malaysia yang baru. Yang pertama sekali mungkin. Ya, pertama sekali di dunia lah. Memang harapan kita supaya kita dapat mempromot dan Koperasi Kerana Masjid ini kepada seluruh dunia lah, untuk masyarakat Islam di seluruh dunia, supaya mereka dapat gunakan masjid sebagai kembali kepada zaman Rasulullah, di mana masjid menjadi pusat kecemerlangan umat Islam di situ lah. Kerana kita tahu melalui masjid lah kita dapat satu padukan seluruh umat Islam, kerana kita tahu kita banyak perbezaan. Datuk, itu seperti yang kita dapat dilihat di Kaca TV, pusat dialisis mayat angkasa di Temerloh. Ini ternyata satu jenis perniagaan baru yang digalakkan oleh Koperasi Masjid untuk mencuburi satu bidang niche market. Ya, ini di antara aktiviti perniagaan koperasi yang dicadangkan oleh Angkasa lah. Ada beberapa masjid yang sedang mikirkan untuk melaksanakan projek ini. Kerana kita tahu ratusan jumlah orang umat Islam yang mengidap penyakit kerana bertambah. Dan ada setengah tu mereka barangkali tidak ada masalah mendapat untuk mendapatkan perkhidmatan, kerana mereka ni barangkali kaki tangan kerajaan ataupun pekerja yang dapat bantuan daripada PKSO. Tapi ada juga masyarakat Islam yang tidak ada insurans, yang bukan daripada kumpulan yang sebutkan tadi, yang memerlukan sumbangan daripada orang ramai, termasuk daripada Baitul Mal. Jadi kita kira kalau dengan adanya mereka Koperasi Kerana Masjid ni buat, jadi mereka akan merasa selesa, ada jaminan lah kan. Jadi yang sedang kita fikirkan. Dan ada faedahnya, ada setengah pendapat kita boleh jadikan pusat sebagai kawasan mendapat rawatan dialisis juga sebahagian daripada dalam masjid. Jadi orang yang datang mendapat rawatan tu boleh niat iktikaf. Jadi selain dapat rawatan, dia juga dapat pahala. Yang ini yang juga kita sedang fikirkan. Kita galak sangat masjid yang ada kemampuan untuk buat. Jadi ini yang macam di Temerloh ni, walaupun itu bukan dekat masjid, tapi ini salah satunya yang Angkasa ada. Kita bercadang nak buka banyak lagi. Ini yang ada yang baru sebagai pilot project. Kita juga selain daripada semasa mendapat rawatan, kita juga berikan tazkirah mengenai perkara yang berkaitan dengan agama. Lepas tu kita beri kemudahan pengangkutan, kita juga memberikan mereka ni kemudahan makanan waktu datang ke. Bagaimana pula dengan My Angkasa Amanah dan juga My Angkasa Farmasi? Ini antara produk-produk yang Angkasa juga akan tawarkan kepada koperasi lah, termasuk Koperasi Kerana Masjid. Koperasi My Angkasa Amanah ni kita menguruskan perniagaan mengenai pesaka dan juga menguruskan harta-harta pesaka yang belum lagi dituntut dalam proses tuntut, iaitu program hibah. Ini yang ada di Angkasa. Dan ini kita My Angkasa adalah merupakan company anchor. Jadi mungkin Koperasi Kerana Masjid ni akan boleh jadi sebagai kita punya anak payung lah, ataupun wakil kita untuk menjalankan perniagaan ni, sebab dia boleh tawar kepada ahli-ahli dia. Ini yang di antara, selain daripada tadi farmasi begitu juga lah, untuk kepentingan ahli-ahli
karya berkenaan. Dan saya melihat juga Koperasi Karya Masjid ini sesuai untuk menjadi pusat pengagihan zakat perniagaan di kalangan warga koperasi yang memerlukan. Bersesuaian dengan menggalakkan lagi warga koperasi terdiri daripada kaki tangan koperasi, anggota koperasi dan juga pelanggan bahagian perkhidmatan kredit dan juga perbankan berinfak melalui skim infak lil waqaf angkasa. Ya, itu tadi dia tadi ada di angkasa yang sebenarnya memang kita dah rancang program. Program ekonomi yang mendatang pulangan dalam bentuk dividen di dunia. Kita juga telah ada menyediakan perkhidmatan yang kita kira untuk saham akhirat. Ini termasuklah tadi bayaran zakat, di mana sekali ahli koperasi boleh gunakan koperasi karya sebagai tempat mereka mendapat perkhidmatan. Sebab angkasa sendiri telah dilantik oleh seluruh kerajaan negeri di Malaysia ini sebagai saamin dalam usaha untuk mempromosikan kesedaran berzakat dan juga membantu untuk mengira zakat dan buat kutipan zakat untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib lah, pihak pusat zakat. Yang itu dilaksanakan dalam angkasa. Selain daripada itu juga kita juga menyediakan oleh kerana angkasa ada satu program infak lil waqaf, iaitu mendapatkan sumbangan untuk tujuan infak, untuk tujuan wakaf. Jadi kita ada melalui program ini mereka juga boleh buat kutipan dan hasil kutipan itu boleh diserah kepada tabung infak wakaf yang ada dekat angkasa lah. Dan tabung ini kita gunakan termasuk tadi buat pusat dirisi. Mesin dirisi itu kita beli ke wakaf daripada duit wakaf tadi. Lepas itu juga kita juga angkasa juga menguruskan pusat Darul Sakinah yang penempatan anak yatim seluruh Malaysia lah yang ada di Kelana Jaya. Sekarang ni ada dekat 20 orang kita dah mula kata. Mereka ni kita ambil seluruh Malaysia dan kita tempat situ ada kita tanggung semua lah. Ini yang kita sedang buatkan lah. Datuk, adakah di Malaysia ini koperasi 100% mendapat sijil pematuhan syariah? Belum lagi. Ini sebenarnya inisiatif yang dibuat oleh angkasa. Kita nak pastikan. Kita tahu kesedaran masyarakat tentang tak mau riba, tak mau penindasan memang ada. Jadi angkasa mengambil inisiatif di bawah bahagian perkhidmatan syariah ni kita menyediakan perkhidmatan untuk pastikan supaya usul-usulnya produk-produk yang berkaitan dengan kewangan, pihak kewangan tidak ada unsur riba. Jadi dalam konteks ini angkasa memang menyediakan program patuh syariah sepenuhnya kepada koperasi-koperasi. Datuk, kita berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini. Teruskan bersama Ruang Bicara. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara. Bila kita membicarakan mengenai Koperasi Karya Masjid, sudah pasti ia melibatkan ataupun berkait rapat dengan syariah. Dan kita ingin mengetahui, Datuk, sejauh mana angkasa meningkatkan lagi tahap pematuhan syariah di kalangan warga koperasi. Okey, dalam konteks koperasi patuh syariah mendapat permintaan yang tinggi di kalangan koperasi-koperasi pembiayaan syariah ataupun koperasi-koperasi kredit. Kita ada hampir 600 buah koperasi kredit dan koperasi-koperasi yang menyediakan kemudahan kredit memang dia memang teruja sangat, nak sangat mendapatkan sijil patuh syariah. Dan setakat ni kita telah mulakan hampir 100 buah koperasi kepada satu koperasi untuk sijil patuh syariah. Kerana bagi mereka ini penting untuk membuktikan kepada pertama sekali pelanggan-pelanggan mereka dan ahli mereka bahawa koperasi itu diuruskan secara syariah, patuh syariah sepenuhnya. Ini penting. Dan kita lihat sekarang ni kesadaran kesadaran masyarakat pertama sekali ahli koperasi tahap kepada patuh syariah ini amat tinggi. Mereka juga mencadangkan supaya angkasa juga melihat bukan saja patuh syariah dari segi kewangan tetapi juga amalan-amalan yang lain. So dalam konteks ini angkasa baru-baru ini telah pun mengadakan kerjasama dan tandatangani perjanjian MOU dengan Syirik untuk kita
selaraskan ataupun kerjasama saya untuk kita cari keadaan supaya CJ patuh syariah yang dikeluarkan sama ada sepatut syariah untuk pembiayaan pinjaman boleh koperasi kredit ataupun dari segi utusan produk-produk yang lain juga patuh syariah. Jadi kita percaya kalau ini dapat dilaksanakan, insyaAllah patuh syariah kita juga akan jadi macam CJ ISO ISO 900 dan sebagainya. Ini yang sedang kita laksanakan. Jadi saya yakin ini dapat dibuat kerana kita mempunyai kepakaran dan untuk dalam konteks ini bagi memastikan integriti, bagi memastikan mutu CJ itu tidak dipertikaikan, kita memang melantik jawatankuasa yang terdiri daripada pakar. Dalam konteks CJ patuh syariah ni kita melantik beberapa orang tokoh termasuklah Datuk Mohtar Safi'i daripada bekas pensyarah UIA yang memang dalam bidang ni lah. Jadi selain daripada itu juga kita ada juga jawatankuasa infak luar tadi yang difungsikan oleh Datuk Noh Gaduk nasihat agama kepada Tuan. Datuk, saya tertarik dengan prinsip koperasi yang meletakkan kepentingan bagi koperasi untuk bekerjasama dan koperasi berkhidmat kepada anggotanya dengan cara yang paling berkesan dan juga memperkukuhkan gerakan koperasi. Jadi bagaimana Datuk melihat koperasi Karya Masjid ini boleh bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang lain? Dia prinsip koperasi dia ada 7. Di antaranya ialah termasuklah koperasi mesti bekerjasama sesama koperasi. Ini antara prinsip koperasi. So dalam konteks ini koperasi Karya Masjid juga perlu, dia tak boleh bekerja atau berjalan secara bersendirian. Jadi dia mesti ada kaitan juga dengan koperasi-koperasi yang lain. Begitu juga koperasi-koperasi yang lain, dia mesti kerjasama dengan koperasi Karya Masjid kerana dia ada kepentingan, ada hubungan yang rapat dalam konteks inilah. Dan begitu juga sesama ahli. Jadi so dalam konteks ini kita dapati bahawa untuk masa-masa akan datang kita akan mempergiatkan dia. Sebagai contoh, kita ada 233 koperasi Karya Masjid. Katalah koperasi Karya Masjid A mengeluarkan produk kicap, koperasi Karya B mengeluarkan katalah mihon yang jadi isu baru ni kan. Okey, mihon. Kalau koperasi Karya C mengeluarkan mi kuning. So dia boleh kerjasama. Orang yang ada kicap perlukan mi, orang yang mi perlukan kicap. Jadi mereka boleh pasarkan juga produk itu secara sama dan kita tahu tiap-tiap koperasi ini ialah berasas kepada keahlian member base. Jadi jumlah ahli yang ada kata 55 dah ada 150 orang. Jadi ini boleh menjana kegiatan ekonomi yang besar kalau dia dapat kita laksanakan. Ini spirit koperasi. Sebenarnya koperasi Karya Masjid ni kalau dijalankan secara bersepadu dan juga berstruktur, koperasi ini akan berjaya mengimarahkan masjid ya sebenarnya dengan pelbagai kegiatan keilmuan, perniagaan dan juga kemudahan. Dan sebagai kata-kata terakhir, Datuk, mungkin apakah harapan dan juga rancangan angkasa di masa depan? Kita insyaAllah kita akan mempergiatkan lagi selain daripada membangunkan koperasi lain, kita juga akan terus menjadikan pembangunan ataupun perubahan koperasi Karya Masjid yang dapat kita laksanakan dengan begitu rancak. Dan saya harap supaya sasaran kita tahun ni akan ada 1000 koperasi Karya itu dapat berjaya. Dan saya harap sangatlah kepada jawatankuasa pengurusan dan pentadbiran masjid lah supaya mengambil daya usaha dan kerjasama dengan angkasa untuk mendukung. Kerana kita tahu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membangunkan masjid kerana Allah, nescaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Bangun masjidnya dalam erti kata lain bukan saja dari segi fizikal, tetapi ianya untuk mengimarahkan masjid itu. Jadi ini kita kena ambil pesanan baginda Rasulullah sebagai satu motivasi kepada kita supaya dapat kita mengerahkan masjid ini dan supaya masjid ini menjadi satu simbol pada bukan saja perpaduan tapi sebagai satu
wadah perjuangan untuk kegiatan ekonomi orang Islam. Saya selalu kata bahawa Koperasi Karya Masjid adalah merupakan alat ataupun tool untuk kita kembalikan semula kecemerlangan Islam, bukan saja dari segi sosial tetapi segi ekonomi di seluruh negara dan khususnya di seluruh dunia, kerana kita masih ada di seluruh dunia. Cita-cita saya nak lihat pada satu ketika nanti kita akan ada persepakatan, akan ada wujud satu gabungan koperasi-koperasi karya masjid seluruh dunia. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Terima kasih kerana bersama kami di ruang bicara. Itu dia Datuk Abdul Fattah Abdullah, iaitu Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Dan kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih.